Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين اللهم اجعلنا ثوابا قال محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى ثم إلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Baik, kita sambung muzakarah kitab Penawar bagi Hati muka surat 2, iaitu sambungan pada kata supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah dan juga taat. Situ kata pengarang rahimahullahu ta'ala, supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Jadi supaya di sini dengan makna hikmah. Apakah hikmah Allah menjadikan jin dan juga manusia? Apa dia hikmah? Hikmahnya supaya mengerjakan mereka itu jin dan manusia tu akan ibadah dan juga taat. Takdir sikit, dan juga taat. Jadi hak kata mengerjakan akan ibadah, hak tu dok silap tobik dah dah nota ni tu. Ingat tak? Hak dulu kata, hak disebut di dalam kitab Sirajut Talibin, hak dulu tidak dinamakan ibadah melainkan amalan yang dilakukan itu dibina dengan ilmu. Hak dulu hikmah Allah jadikan jin dan manusia ni, hikmahnya supaya mengerjakan mereka itu, jin dan manusia tu mengerja akan ibadah dan juga taat. Hak dulu kita ayat dah, bila kata ibadah tidak dinamakan ibadah melainkan amalan yang dilakukan itu dibina dengan ilmu. Hak dulu tidak dinamakan ibadat, tidak dinamakan ibadat melainkan amalan yang dilakukan itu dibina dengan
ilmu. Persoalannya, amalan hak kita buat ni, adakah kita buat tu dengan ilmu? Seumpama sembahyang untuk dinamakan sembahyang itu sebagai ibadah, mesti sembahyang itu kita kena buat dengan ilmu. Persoalan, kita sembahyang adakah kita buat dengan ilmu? Ataupun kita buat hanyalah semata-mata ikutan orang? Kalau amal ibadat seperti sembahyang, yang kita buat tu hanya semata tiruan orang, maka sembahyang kita tak dinamakan ibadat. Untuk dinamakan ibadat, mesti amalan yang kita buat tu mesti kita kena buat dengan ilmu. Persoalannya, setiap amalan yang kita buat seperti sembahyang, seperti puasa, seperti berzakat, adakah kita buat dengan ilmu ke tak? Untuk mengesahkan sembahyang, untuk kata sembahyang tu sah, mesti kena buat dengan ilmu. Untuk dikatakan sah puasa, mesti kita kena buat dengan ilmu. Untuk sembahyang itu kita buat dapat pahala, mesti kita kena buat dengan ilmu. Puasa yang kita buat itu untuk hasilkan pahala, mesti puasa kita kena buat tu dengan ilmu. Persoalannya, amal ibadat seperti sembahyang, puasa, zakat tu, adakah kita buat dengan ilmu? Ya, Pak. Contoh kata sembahyang. Di nak sembahyang, dia ada syarat sembahyang. Seperti syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang dalam kitab Musalli ada 9. Adakah setiap satu syarat tu kita reti molek ke tak? Kemudian sembahyang ni dia ada rukun sembahyang yang 13. Setiap satu rukun sembahyang tu kita reti molek ke tak? Seperti takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram, syarat sah takbir ada 14 tu, kita reti molek ke tak? Untuk dinamakan amalan yang kita buat ni, untuk dinamakan ibadat, mesti buat dengan ilmu. Persoalannya kita hari ni, kita sembahyang buat dengan ilmu ke tak? Kalau buat amalan dengan ilmu, ilmu nak dapat, tak dapat, tidak, kena belajar, kena ngaji. Masalah kita ngaji tak? Bila kita belajar ilmu bab sembahyang secara khususiah, umur berapa? Dengan siapa, kita apa? Ni untuk dinamakan amalan, untuk dinamakan ibadat. Kerana hikmah Allah jadikan jin dan manusia ni supaya kerjakan ibadat. Tapi untuk dinamakan ibadat, mesti amalan yang kita buat dengan ilmu. Masalah ilmu yang kita dapat hari ni, dapat dengan siapa? Adakah kita dapat dengan kita mengaji, dengan kita belajar, ataupun bagaimana? Kalau orang mari ngajar kitab Musalli pakat orang ramai, ilmu lagu tu. Orang mari ngajar tasawuf kitab Penawar, dak mari ngaji, dak risau, tu ilmu lagu tu. Nak kata amalan yang kita buat dalam menik ibadat lagu tu. Kalau mari ngajar bab sembahyang, malah ngaji rasa payah, ilmu lagu tu. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini untuk dinamakan amalan, dinamakan ibadat, mesti amalan yang kita buat tu dibuat dengan ilmu. Tapi kalau amalan yang kita buat tu tidak dengan ilmu,
ilmu, orang tak panggil ibadat. Semayang sama tak tinggal. Ibarat agak semayang 5 waktu tu sejik sama, surah sama. Tapi semayang dia tu dia buat tidak dengan ilmu. Semayang dia tu tak panggil ibadat. Walaupun zahirnya seolah-olah rupa ibadat, seolah-olah hakikat dengan ibadat. Oh, dia semayang Allah pagi, subuh, tengah hari, zuhur, asar, maghrib, isyak, surah semua. Dia lah mari awal, dia buka pintu, dia buka lapus surah, dia azan, dia qomat. Rajin. Tapi bila orang ngajar dia tak ada. Bila orang ngajar terbit luar isyak akak. Bila orang ngajar terbit luar bahawa cana. Isyak hari lah. Tapi rajin buat amal ibadat. Rajin sembahyang. Hakikat dengan ibadat. Sebab apa? Dia buat amalan tidak buat dengan ilmu. Dan orang panggil apa? Orang panggil tasannu'. Apa tasannu'? Pura-pura buat amal ibadat sahaja. Ni hak kita ayat dah dulu. Jadi penekanan amalan kita buat gapa-gapa, penekanan ialah ilmu. Mesti buat dengan ilmu. Baik. Itu hak lepas dah. Dan juga taat. Sambungan hari ini dan juga taat. Baik, tulis sikit pada kata dan juga taat dia. Hak mana mengaji berkitab. Baik. Baik ya, dan juga taat. Tulis seperti. Misalnya seperti kita menggunakan. Misalnya seperti kita menggunakan sekalian nikmat. Seperti kita menggunakan sekalian nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah. Seperti kita menggunakan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah, yang telah dikurniakan oleh Allah pada perkara yang dijadikan untuknya, pada perkara yang dijadikan untuknya. Misalnya seperti kita menggunakan lidah. Misalnya seperti kita menggunakan lidah pada membacakan Quran. Misalnya seperti kita menggunakan lidah pada membacakan Quran. Dan juga zikir. Maka itulah yang dikatakan taat. Maka itulah yang dikatakan taat pada jalan lidah. Dan zikir, maka itulah yang dikatakan taat pada jalan anggota lidah. Pada jalan anggota lidah. Baik. Sambung lagi. Disebut di dalam kitab. Wasiat agama, nasihat agama dan wasiat imam. Jadi dengar kitab tu. Nasihat agama dan wasiat imam. Dengar kitab tu.
Disebut dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Imam yang dikarangkan oleh Al-Imam As-Sayyid Abdillah Al-Imam As-Sayyid Abdillah Ibn Alawi Al-Haddad Ibn Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, yang dikarangkan oleh Al-Imam As-Sayyid Abdillah Ibn Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Dah tak? Tu baca. Al-Imam As-Sayyid Ibn Alawi Al-Haddad Al-Harami Asy-Syafi'i. Apa dia kata? Dia kata gini. Dia kata bahawasanya tanda seorang itu bahagia. Bahawasanya tanda seorang itu bahagia. Nak kenal seorang tu seorang yang bahagia, mana tanda, banyak alamat. Dia kata begini. Ialah jika Allah memberi taufik, jika Allah memberi taufik kepada hamba untuk beramal soleh dan mengerjakan amal taat ketika hidupnya, serta dimudahkan baginya itu, dah ketika hidupnya, serta dimudahkan baginya itu jalan untuk menuju kepada taat. Dah. Baginya itu jalan untuk menuju kepada taat. Dah. Okey. Adapun tanda seorang itu yang celaka. Adapun tanda seorang itu yang celaka ialah jika Allah menyukarkan baginya itu, jika Allah menyukarkan baginya itu untuk mengerjakan taat. Allah menyukarkan baginya itu untuk mengerjakan taat, serta dibukakan jalan untuk mengerjakan perkara yang jahat. Habis. Itu alamat tandaan orang yang celaka. Nak kenal tandaan alamat orang yang celaka, tengoklah ketika hidup dia. Adakah Allah Ta'ala mendorongkan diri dia ni kepada jalan untuk mengerjakan taat tu mudah ke susah? Kalau Allah Ta'ala menyukarkan
Jika Allah Ta'ala menyukarkan bagi seorang itu untuk mengerjakan amal ta'at, itu alamat orang yang celaka. Ambil tu, ambil mic lagi. Baik. Kalau sekiranya masanya hidup, Allah Ta'ala menyukarkan bagi seorang itu jalan untuk mengerjakan ta'at, itu tandaan orang yang celaka. Tandaan alamat orang yang bahagia, Allah Ta'ala mempermudahkan jalanan untuk dikerja ta'at. Ini orang bahagia. Persoalannya kita hari ini, adakah kita ni ada tak tandaan orang yang bahagia? Adakah Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk mengerjakan amal ta'at tu jadi mudah je, jadi senang je? Ada ke tak? Kalau ada, maka wajib kita kena rasa syukur di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala sebegitu. Kalau kita pada nak mengerjakan ta'at berasa susah je, berasa rahak je, maka ini adalah tandaan alamat orang yang celaka. Hari ni dulu tengok, kalau program, kalau majlis berbetul ilmu agama, pengajian agama, berasa rahaknya nak pergi, tapi pada perkara lara senang je nak pergi. Ini alamat orang celaka. Ni, kalau perkara-perkara hak lara senang je nak pergi, dak sakak sikit habuk, siapa? Adapun perkara-perkara agama, pengajian agama, pengajian fardu ain, nak pergi tu berasa rahak je. Lengah kaki lah, sakit lutut lah, lengah pinggang lah. Ini alamat orang celaka. Siapa kata? As-Sayyid Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Ni kita. Maka kita cuba pujuk hati kita ni supaya gagah untuk buat perkara agama ni. Kita minta dengan Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mempermudahkan lakuan kita ni untuk mengerjakan ta'at. Minta situ. Kerana itu alamat tandaan orang bahagia. Nah, habis situ. Baik, sambung lagi. Habis. Tak kita balik. Lagi yang sangat mengetahui. Lagi yang sangat mengetahui. Dari segi ibarat agak, yang sangat mengetahui ni dipanggil sifat yang kedua bagi Tuhan. Kalau orang mengerti ibarat. Ayat penuhnya gini. Lagi Tuhan yang sangat mengetahui. Gitu. Lagi Tuhan yang sangat mengetahui. Syekh Abdul Qadir sebut yang sangat mengetahui. Sangat mengetahui. Syekh Abdul Qadir tidak sebut yang mengetahui. Yang sangat mengetahui. Dipanggil lapah yang sangat mengetahui ni dipanggil sirah mubalaghah. Kalau kita mengaji, lapah yang mengandungi mubalaghah, makna yang bersangat-tang. Sangat mengetahui, bukan makna mengetahui. Dibeza. Mengetahui dengan sangat mengetahui dia lain. Mana yang lebih mubalaghah dari segi makna? Mengetahui ke ataupun sangat mengetahui? Manakah makna yang lebih mubalaghah, yang lebih melampaui dari segi makna dia? Lebih kepada sangat mengetahui. Lagi Tuhan yang sangat mengetahui ia Tuhan. Ia tu ia Tuhan. Lagi Tuhan yang sangat mengetahui ia Tuhan. Dah tak?
Ia tu dhamir ia balik kepada Tuhan. Buat garis ia tulis atas tu Tuhan. Kau panggil dhamir ia tu rujuk kepada Tuhan. Sangat mengetahui akan yang. Yang ni maknanya akan perkara. Akannya akan perkara yang tersembunyi di dalam dada. Dada dengan makna hati sanubari. Lagi Tuhan yang sangat mengetahui ia Tuhan. Sangat mengetahui akan perkara yang tersembunyi di dalam dada, yakni hati sanubari. Baik, tulis sikit apa? Tulis pada kata yang sangat mengetahui akan perkara yang tersembunyi di dalam hati. Tulis sikit apa? Baik. Ibarat dan tuturang sebegini. Ibarat dan tuturang sebegini. Mana? Tuhan yang sangat mengetahui akan perkara yang tersembunyi di dalam hati tu. Ibarat dan tuturang sebegini mengandungi makna tarhib. Mengandungi makna tarhib. Apa tarhib? Dalam kurungan menggerungkan. Mengandungi makna tarhib, yakni mengandungi makna menggerungkan. Baik, sambung lagi. Orang yang hatinya sampai kepada Allah. Orang yang hatinya sampai kepada Allah dengan ma'rifah yang khasah. Dengan ma'rifah yang khasah. Pasti akan merasai gerung. Pasti akan merasai gerung. Dan takut. Kerana semua perkara sama ada perkara yang zahir dan perkara yang batin, semuanya nyata dan tidak tersembunyi di dalam ilmu dan pengetahuan Allah. Titik. Tidak tersembunyi di dalam ilmu dan pengetahuan Allah. Baik. Orang yang hati sampai kepada Allah dengan ma'rifat khassah. Dengan dia kenal, dengan sebenar-benar kenal. Bila dia kata Allah Tuhan yang sangat mengetahui perkara yang tersembunyi di dalam hati, orang yang hati sampai kepada Allah dengan ma'rifat khassah pasti akan merasai gerung dan takut. Sebab apa? Sebab tidak ada satu perkara pun, sama ada yang zahir dan yang batin, melainkan semuanya nyata dan tidak tersembunyi di dalam ilmu Allah. Mana satu perkara yang kita nak sembunyi daripada Allah? Ada tak? Tak ada. Hak zahir, hak batin. Tidak ada satu perkara pun yang dapat kita sembunyi daripada ilmu Allah. Kalau gitu,
Bila semua perkara Allah Ta'ala tahu, nyata dalam ilmu dia, kalau begitu, ada tak satu perkara yang dapat kita susuk dan sembunyi daripada ilmu Allah? Ada tak? Tak ada. Walaupun kita sangka manusia tak tahu. Rahsia kita, walaupun manusia tidak tahu rahsia kita, apa yang kita sembunyi. Walaupun sebegitu, orang yang hati sampainya kepada Allah, sekalipun manusia tak tahu, dia akan takut. Sebab apa? Sebab perkara hak yang disusuk, hak disembunyi, walaupun manusia tak tahu, tapi nyata perkara tu di dalam ilmu Allah. Maka tak ada tepat atas dia ni nak pergi susuk, nak pergi sembunyi. Tak ada tepat. Macam ginilah, macam kata, awak dah sembang lah. Saya tahu belaka rahsia awak pasal gua ni. Tak takut? Takut kau? Orang parut takut kau. Takut betul-betul lah. Awak senyamur lah. Awak pakai piyah ke, tak pakai piyah ke. Rahsia awak saya tahu belaka. Hak jahat tu misal kata. Pasal gua ni. Takut? Takut. Ni Allah Ta'ala kata, Tuhan yang sangat mengetahui akan perkara yang tersembunyi di dalam hati. Sangat mengetahui. Bila Tuhan sangat mengetahui, ada ke tak satu tempat yang boleh kita sembunyi daripada ilmu Allah? Ada? Tak ada dah. Bila tak ada, apa yang kita susuk, Allah tak tahu. Kalau perkara tu perkara yang baik, yang kita sembunyi, tak ada masalah lah. Kalau perkara itu perkara yang jahat, nak lagi mana? Usuk mana? Semuanya nyata di dalam ilmu Allah dan pengetahuan Allah. Di sini dipanggil mengandungi makna tarhib, makna yang menggerungkan. Habis itu. Dan segala mata yang khianat. Ayat penuhnya, dan Tuhan yang sangat mengetahui akan segala mata yang khianat. Gitu. Dan segala mata yang khianat tu tulis gitu. Yakni, dan Tuhan yang sangat mengetahui, dan Tuhan yang sangat mengetahui akan segala mata yang khianat. Apa maksud mata yang khianat? Tulis pula situ. Apa maksud mata yang khianat? Tulis. Maksud mata yang khianat itu ialah, maksud mata yang khianat itu ialah mata yang mencuri-curi pandang. Mata yang mencuri-curi pandang dan lihat pada perkara yang haram. Itu dipanggil mata yang khianat. Walaupun orang tak nampak, walaupun orang tak tahu, kita pakai spek mata hitam misalnya kata, mata lut dia tengok ke apa. Daripada hujung alik kanan kau pas kiri tengok. Pakai spek mata tak tahu. Tapi ingat, walaupun mata tu curi-curi pandang lihat perkara haram, orang tak nampak, tapi perkara tu nyata di dalam ilmu Allah. Lagi mana lagi? Lagi mana lagi? Lagi mana? Hak rahsia dalam hati kita Tuhan tahu. Lagi mana? Mata kita curi-curi pandang, curi-curi lihat perkara yang haram, Tuhan tahu juga. Lagi mana? Cuma hati kita ni tak rasa,
tidak terasa dalam hati, Tuhan lihat, Tuhan dengar, Tuhan tahu tu, itu disebabkan hati kita tu kotor. Disebabkan hati kita tu penuh dengan penyakit-penyakit dan sifat-sifat mazmumah. Yang menjadi asbab hati kita ni tidak terasa Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala tahu. Tu puncanya. Orang yang hati sampai kepada Allah, dia nak tengok perkara haram, dia takut selalu dah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sangat tahu. Walaupun manusia tak nampak, tapi Allah Ta'ala sangat tahu. Lagi mana? Lagi mana lagi? Semua nyata dalam ilmu Allah. Semua nyata dalam pengetahuan Allah. Lagi mana? Esok-esok Tuhan akan soal. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa, kemudian, latus'alunna, pasti kami, yakni Allah, akan tanya pada hari itu, yakni hari kiamat, daripada segala nikmat yang telah kami kurniakan kepada kamu. Antara nikmat mati. Kalau masa hidup kita gunakan nikmat mata melihat perkara yang haram, nak lagi mana? Lagi mana? Kalau kita menggunakan telinga mendengar perkara yang haram, lagi mana? Lagi mana? Semuanya akan menjadi saksi esok-esok. Lagi mana? Atas dunia bila lepas, kalau kita salah dengan orang, boleh kita minta maaf, boleh kita rasuah lepas diri. Esok-esok di akhirat nak rasuah mana? Nak lagi mana? Lagi mana? Tangan akan cakap, telinga akan cakap, mata akan cakap, lagi mana? Saksi kata kita. Lagi mana? Tu. Kena beringat situ. Habis. Dan Tuhan yang sangat mengetahui akan segala mata yang khianat. Apa mata yang khianat? Yakni mata yang mencuri-curi pandang dan lihat pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Disebut dalam hadis yang sahih. Apa sebab? Apa punca? Kita buat amal ibadat ni dok rasa sedap. Apa punca? Kita buat amal ibadat ni dok terasa lazat. Apa sebab? Nabi sebut gini. Nabi kata balas ni weh. Nabi kata innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisah. Faman tarakaha adzaqahu Allahu ta'ala ta'ma li'ibadatin tasarruhu. Bahawasanya memandang kepada tempat yang elok, tempat yang cantik pada perempuan. Nak tanya sikit, kalau abang lah, tempat comel kali atas apa mana? Semua. Hot special, hot special. Punggung. Tu Haji punggung. Ada orang lain. Dia lain orang, lain rasa ni lah. Hot special mana lah? Tempat comel kali. Kau tengok kat mana kata tiap hari lah. Mana lah? Nabi kata kau mana? Lagu. Tu tih mi lagu. Usuk-usuk. Mana tahu? Tempat comel kali tahu. Kau tengok kat langgar tiang lah. Mana saya? Suka ni kan. Tengok mata. Kalau Habib kata daripada mata jatuh ke hati. Habib tu. Kalau Haji, mana tempat comel kali? Dubai dong. Tak tahu lah. Dia lain rasa. Nabi kata mana? Bahawasanya memandang melihat pada tempat yang elok, yang cantik pada tubuh badan perempuan tu, Nabi kata sahmun. Satu anak panah.
masmumun min sihami iblisa, daripada anak panah iblis. Ni Nabi cakap balaghah ni. Pada pihak membinasakan. Satu anak panah daripada anak panah yang beracun daripada iblis. Nabi buat bandingan orang yang tengok, orang yang pandang, tempat yang elok, yang cantik pada tubuh badan perempuan, Nabi banding seperti satu anak panah daripada anak panah yang beracun daripada iblis. Contoh bang, kalau orang supi dengan anak panah beracun kena kita, rasa ni binasa tak? Binasa mati. Adapun mata tengok atas tempat yang comel pada tubuh badan perempuan, binasa juga, binasa hati. Anak panah beracun kena atas jasad, binasa mati. Mata yang tengok tempat yang comel pada tubuh badan perempuan, binasa juga hati. Nabi kata, faman tarakaha, barang siapa yang boleh tinggal melihat perkara yang comel pada tubuh badan perempuan, adzaqahullahu ta'ala ta'ma li'ibadatin tasarruhu, pasti Tuhan akan capak pada orang ni ta'ma li'ibadatin, perasaan lazat sedap wa amal ibadah, tasarruhu, dan serta pula hati sanubari dia ni rasa seronok buat amal ibadat. Syarat tinggal mata kita ni kena tinggal daripada tengok tempat yang comel pada tubuh badan perempuan. Maknanya kita kalau kena tu imam hak terawih baca panjang, sedap ke nak marah? Marah. Apa sebab nak marah? Dengar, tengok. Dengar. Kalau misal kata perkara tu hak sedap sangat-sangat, kita dengar tak? Tak dengar, marah sedap. Apa alamat? Kita buat amal ibadat, doa sedap, bahasa bergeliat. Apa alamat? Mata kita ni banyak dosa. Mata kita ni bergelumang dengan dosa. Mata kita ni, yang Tuhan beri kepada kita ni, kita khianat bagi amanah Allah. Sebab tu, kita buat amal ibadat tak sedap. Mata kita ni jahat. Duk khianat barang amanah Allah. Sesuatu soal. Tengok amal sedap. Tapi ingat tu, akibatnya amal ibadat rasa pahit tak sedap. Kalau kena tu imam baca panjang lah hati supaya seramah lah hati. Baca selaka tu imam dok di bahasa. Orang belakang ramai orang uzur-uzur ni banyak dah hati dia. Kalau kena hak tu imam baca keluar Allah, ni baru tu imam. Tak gitu. Nak wayaknya pahit. Pahit-pahit sungguh. Apa pula? Mata duduk tengok perkara haram. Tak boleh tinggal ni. Tuhan jamin, Tuhan capaklah hati dia tu perasaan sedap buat amal. Dia tinggal ada mana tengok apa lah. Dia tahu. Kelia orang mata tak tahu. Tak tahu. Biasa kalau mau pekak-pekak nak beludak dia dah mata. Kelia kat mata tak ada mana tahu. Tak no. Duduk rumah sama. Main-main anak ayah tak-tak. Tahu. Tak tahu. Awak tulis je mana. Kalau mari Aira Fazira mana, lihat mata kau tengok. Lepas kali je. Tu fitnah ni besar kalau puang. Kalau usul boleh tahu. Kalau puang mari tanya alamat rumah. Abang-abang, mari comel kat mana rumah Azhari semua ni. Tengok tak ni. Kejut dah. Khabar tak rasa-rasa. Ke ajak menyai tu. Tak tahan lah. Kalau usul nak guna suai. Comel sungguh suai. Imari tu badan wangi dah nai.
Bau semebok dah bau. Ni rambut warna merah macam ni itik mak merah nyala rambut ramai muka putih. Macam keluar muka putih. Badan seling. Panggil abang usuk yang ke. Mana usuk? Rasa rebah tak rasa? Naik lu lah. Kerana Mak Azhari kata. Khabar tak tahu? Pada rumah Azhari tepi merita tu je. Khabar tak rasa? Udian tu lah. Dah pahona bawa orang tu. Patah lu lah. Bah tenda. Tengok tu abang usuk dah tu. Nah, kalau ustaz so kata lah. Ustaz dah panggil dia beritahu. Ada sekisah. Ada sekisah ni di Patani ada seorang babuh warung. Dalam hidup dia ni dia dah pernah kelihatan perang. Dan memang sahu babuh ni orang warung. Satu ketika dia jalan dengan anak murid, tiba-tiba lalu apa comel. Dia angkat muka tengok atas bawah. Kali tu anak murid tengok pelik. Mana Tok Guru tengok orang puang? Lepas tu apa dia buat? Lepas tengok orang puang atas pas bawah, dia cari orang puang tu buat bini. Dalam Islam dibolehkan tengok muka untuk buat bini. Tengok atas bawah, cari orang puang tu buat bini. Kita tengok orang puang atas bawah bini tak? Alabah. Tak bini teruk tak tengok. Tengok tak bawah tengok. Tak bini. Mata kita liyo sangat-sangat. Liyo. Sebab tu amal ibadat tak sedap. Liyo mata. Walaupun orang tak tengok, tak tahu, kita tengok perkara haram, ingat molek Allah Ta'ala tahu. Tak ada satu perkara pun yang tersembunyi dalam ilmu, tak ada. Esok tak lepas. Sehingga kan dalam hadis menyebut, mata hak kita duduk khianat atas dunia, tengok perkara haram, esok hak Nabi sebut dalam hadisnya, mata tu dicuah dengan biji timah hak menggelegak dalam biji mata. Upah. Dia kena sangat-sangat. Keseruan ni mai. Takut selalu. Tapi takut tu lah atas dunia ni kita segerakan taubat. Sebelum esok-esok di akhirat terbuat kira ceri. Sakit esok-esok. Beringatlah mati itu sakit bang. Disebutlah kitab-kitab agak gambaran mati ni gua ni. Cerita. Mati ni roh diambil daripada kaki. Dibayang roh daripada kaki, dia terik sampai ke lutut, roh tu keturun semula. Lepas tu senjak naik kepada pinggang. Barak gini lah. Ambil setik ikor tebal tu, tok daripada hujung kaki sampai kepada pinggang. Baik, kita pun cabut slow-slow naik pas lutut, tok semula. Lepas tu seruk gitu. Naik pas pinggang seruan ni. Lepak. Tu gambaran hak kalau kata satik tikar ni roh dengan jasad sebati ke jasad. Seruan ni. Nak pisau dengan jasad. Kemudian pula daripada pinggang turun semula ke lutut, terik pula naik pada dada. Senyap kuat. Ibarat gini, ibarat kita sebut kata ibarat buah yang berduri yang letak dalam perut senjah. Seruan ni. Tu gambaran roh ditarik. Kalaulah sekiranya Nabi SAW pun sakit ketika mati, tu apa kita lagi mana? Kalau kita mati dalam keadaan bawa dosa banyak, dengan matanya, dengan telinganya, dengan kaki, dengan mulutnya buat dosa, rasa selamat dah esok. Lepas dah esok rasa azab kita. Maka atas dunia ni kalau boleh segerakanlah taubat. Jangan kira pas Mekah, jangan kira tua baru nak taubat. Segerakan taubat. Mudah-mudahan Tuhan terima taubat kita dan kita balik di akhirat dalam keadaan bersih daripada dosa, insya-Allah.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi